Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda sudah bersedia untuk kita meneruskan pembelajaran kita pada kali ini. Untuk pembelajaran kita pada kali ini, kita akan mempelajari mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi RPT tahun 4 dengan unit 1 Keselamatan Bengkel. Tajuk kita pada kali ini ialah apabila berlaku kemalangan. Untuk standard kandungan 1.1 amalan keselamatan dan seterusnya standard pembelajaran mengaplikasikan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di bengkel. Dan seterusnya, objektif kita pada kali ini, pada akhir PDPC, murid akan dapat melakukan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di bengkel. Dan seterusnya, kriteria kejayaan, murid berjaya sekiranya dapat menyenaraikan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di bengkel. Baiklah, malang tidak berbau. Begitu juga dengan kemalangan boleh berlaku pada bila-bila masa, di mana-mana saja, tanpa kita jangka atau tanpa kita duga. Dan inilah merupakan risiko yang akan kita hadapi saban hari. Dan apa yang paling penting apabila berlakunya kemalangan, apakah tindakan yang perlu kita lakukan? Dan inilah yang akan kita pelajari pada kali ini. Baiklah sekalian, tanpa melengahkan masa, anda boleh buka buku teks RBT tahun 4 pada halaman 9 dengan tajuk kita pada kali ini, apabila berlaku kemalangan. Mari kita lihat bersama-sama. Jika berlaku kemalangan atau kecederaan di dalam bengkel, kita perlulah merawatnya dengan segera. Ikut langkah rawatan yang betul. Baiklah, seperti kita sudah maklum, bengkel merupakan tempat yang mempunyai alatan dan bahan yang berbahaya sekiranya kita tidak mengendalikannya dengan tata cara yang betul. Dan implikasinya boleh mendatangkan kemalangan atau kecederaan pada diri kita. Pelbagai kemalangan yang boleh berlaku dalam bengkel seperti renjatan elektrik, kebakaran dan sebagainya. Pelbagai kemalangan atau kecederaan yang boleh berlaku ketika di dalam bengkel seperti luka melecur akibat objek ataupun bahan yang panas dan seterusnya. Kemalangan boleh disebabkan oleh renjatan elektrik. Namun apabila berlakunya kemalangan seperti ini, sudah tentunya dia memerlukan tindakan yang pantas daripada kita untuk membantu menyelamatkan daripada menjadi lebih teruk. Untuk itu, mari kita bersama-sama melihat pada halaman 9 ini mengenai tata cara untuk merawat kecederaan akibat kemalangan. Baik, yang pertama, merawat luka melecur. Jangan pegang, panas. Mimi, jangan. Nenek, kalau tangan melecur, nak buat apa? Betul orang tua tu. Ada banyak. Sapu minyak gamak boleh. Ubat gigi boleh. Tepung boleh. Mentega boleh. Telur pun boleh, cu. Okey, tahan sikit ya, Mimi. Ya Allah. Tangan Mimi melecur. Nenek yang jaga macam tu. Salah tu. Bila kulit melecur, pertama sekali, alirkan air paip kat bahagian melecur sekurang-kurangnya 20 minit. Oh, second degree burn ni. Ha? Burn apa? Tengok ni. Kalau nampak gelembung air macam ni, kena cepat bawa pergi jumpa doktor. Tapi sebelum tu, kita balut dulu dengan plastik lusinar. Kenapa pakai plastik? Sebab senang kalau doktor nak tengok luka. Terus nampak. Yang pertama, siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Yang kedua, sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran. Dan yang ketiga, berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera. Baiklah, seterusnya, terkena renjatan elektrik. Sedidapati terkena renjatan elektrik, berhati-hati. Pastikan arus elektrik telah dimatikan atau switch utama telah ditutup sebelum memberi sebarang bantuan kecemasan. Jika tidak, alihkan wayar elektrik dengan kayu yang kering atau objek yang bukan pengalir. Alihkan mangsa ke tempat yang selamat. Dapatkan bantuan dengan menghubungi talian kecemasan 999. Periksa mangsa sekiranya CPR perlu dilakukan.
Beri rawatan awal sekiranya mangsa terbakar dan melecur. Jika mangsa tidak sedarkan diri, berikan rawatan untuk mangsa pengsan. Temani mangsa sehingga bantuan tiba. Yang pertama, jangan sentuh mangsa. Yang kedua, alihkan mangsa daripada punca renjatan menggunakan bahan penebat seperti kayu atau tali pinggang. Yang ketiga, rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan dapatkan bantuan. Baik, tahukah kamu kulit melecur berlaku disebabkan terkena cecair panas, objek panas, arus elektrik dan sebagainya. Baiklah teman sekalian, selain daripada kemalangan yang berlaku di dalam bengkel, terdapat juga situasi di mana kita terpaksa meninggalkan bangunan apabila berlakunya sesuatu kecemasan seperti kebakaran. Bagi mengelakkan situasi yang tidak diingini berlaku ketika waktu kecemasan, pelan laluan kecemasan telah disediakan dan ini dapat membantu memudahkan ataupun melancarkan pergerakan keluar. Baik, jika anda dapat lihat pada paparan ini merupakan pelan laluan kecemasan di dalam bengkel. Dan jika anda dapat lihat, ada tanda anak panah yang berwarna hijau. Ini merupakan petunjuk arah laluan keluar dari bengkel. Dan seterusnya, untuk persediaan menghadapi sebarang kemungkinan kemalangan yang boleh berlaku ataupun kecederaan di dalam bengkel, sudah pastinya bengkel RBT mestilah mempunyai alat pemadam api dan peti pertolongan cemas dan pastikan kedua-duanya berada dalam keadaan yang baik. Baiklah, seperti kita sudah maklum, peti pertolongan cemas merupakan tempat simpanan alat-alat atau perkakas yang diperlukan ketika waktu kecemasan. Dan terdapat banyak item yang ada dalam peti pertolongan cemas dan setiap satunya mempunyai fungsi dan tujuan tertentu. Jika anda dapat lihat pada paparan ini merupakan antara item yang terkandung dalam peti pertolongan cemas. Dan yang paling penting, kita mengetahui fungsi dan keperluannya untuk menghadapi kecemasan. Baik, jika kita lihat pada situasi ini merupakan kecederaan luka pada jari. Dan kaedah merawatnya, yang pertama, perlulah membasuh luka dengan air yang bersih. Dan seterusnya, cuci luka dengan menggunakan antiseptik dengan menggunakan kapas. Dan seterusnya, gunakan plaster berubat untuk membalut luka. Baiklah, seterusnya alat pemadam api. Alat pemadam api digunakan untuk memadam kebakaran kecil. Goncangkan alat pemadam api sebelum menggunakannya. Cabutkan pin keselamatan alat pemadam api. Dan acukan muncung alat pemadam api ke arah kebakaran. Tekan muncung alat pemadam api dan semburkan tepat ke arah sumber api dengan cara menyapu. Jangan sembur lawan arah angin. Sebaliknya, ikut arah angin. Baik, tata cara menggunakan alat pemadam api. Baik, yang pertama, tarik pin picu. Yang kedua, halakan muncung ke arah api mengikut arah angin. Yang ketiga, tekan tuas. Dan yang keempat, layangkan muncung ke kiri dan ke kanan. Baiklah teman sekalian, saya yakin dan percaya anda telah memahami mengenai isi pelajaran kita pada kali ini, iaitu apabila berlaku kemalangan. Baiklah teman sekalian, sampai di sini saja pembelajaran kita pada kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.